Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat yang ke-449. Terima kasih sahabat-sahabat yang ikut di TikTok dan di media sosial yang lain. Nak minta tolong bantu sebarkan seluas-luasnya niat pagi-pagi untuk kita sedekah ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Sayyid Muhammad, sahabat-sahabat kita yang menumpang mengambil manfaat ilmu pada pagi ini, Allah akan kurniakan pahalanya untuk kita insyaAllah. Pagi-pagi sedekah banyak, sedekah biar Sayyid Muhammad. Mana tahu ada jalan-jalan kawan kita berubah, dapat hidayah sebagainya dengan ilmu yang kita kongsikan. Sayyid Muhammad. Baik. Tafsir surah Al-A'raf ayat ke-13 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Saghir ini maksud kecil, sungguhnya kamu ni termasuk orang-orang yang kecil. Iblis menjawab, berilah tangguh pada saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat yang ke-13 hingga 15. Ayat yang kita baca ini, dia masih membincangkan berkaitan dengan iblis yang sombong, yang tak mau ikut perintah Allah untuk sujud pada Adam bila Allah perintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlakulah dialog. Kalau macam ayat kemarin ni kita baca, Allah kata qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang kemarin ni, ayat kemarin ni, dia Allah cerita macam mana jawapan iblis bila dia tak mau buat perintah Allah tu. Dia masih ada alasan dia, dan alasan dia tu alasan orang sombong lah. Sebab alasan tu dia, maksudnya dia berani. Orang yang buat salah kemudian dia mengaku salah, dia berasa dia bersalah, sama ada dia minta maaf ataupun dia cari, dia nak tala ke orang lain supaya orang lain tu yang tanggung salah dia. Kan Sallallahu Muhammad, dia tala ke orang lain, orang tu punya pasal, orang tu punya pasal. Tapi iblis, nombor satu, dia tak minta maaf. Nombor dua, dia mengaku dia yang bertanggungjawab sendiri. Dia ada alasan dia pasal apa dia tak tunjuk, dia tak tunduk, dia tak sujud. Alasan dia atas kejadian, kehormatan atas kejadian. Dia rasa macam dia tu diciptakan dari api, dia tu cipta pada tanah, apa sangat dengan tanah nak banding dengan dia api. Itu alasan yang dibagi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam iblis. Jadi saya Muhammad hari ni sambung lagi dialog dia. Saya sambung dialog dia. Sallallahu Muhammad, Allah kata dekat dia, Allah kata turunlah kamu daripada syurga. Perkataan fahbit tu, ihbit tu maksud turun. Perkataan ihbit tu maksud turun. Sallallahu Muhammad, turunlah. Sallallahu Muhammad, Allah kata ihbitu, fahbit, turunlah kamu. Kalau kita kata turun, habata ni masuk turun, masuk juga jatuh, masuk juga tergelincang. Jatuh, tergelincang, turun. Jadi kalau kata turun ni maksudnya apa? Dia daripada tempat atas, atas itu ke bawah. Tapi kata ulama mufassirin, bukanlah bermaksud ihbil itu maksud daripada atas itu turun ke bawah semata, dan bukan bermaksud syurga tu duduk di atas kita. So kalau kita faham begini, iblis turun ke mana? Turun mai ke dunia. Kalau turun tu maksud apa? Daripada atas lah.
So maksudnya syurga ni duduk di atas, turun ke bawah. Nabi Adam turun daripada syurga. Turun ke mana? Ke dunia. Jadi syurga tu duduk di atas kita ni kan? Syurga duduk atas kita. Tak, bukan maksudnya demikian. Dia kata, bukanlah bermaksud syurga ni duduk di atas kita ni dan turun ke bawah ni. Tetapi kalau nak cerita jatuh, kita duduk tempat yang sama ni pun kita boleh jatuh. Lihat ni, kita tergelincak. Tergelincak kita panggil apa? Jatuh lah. Jatuh tu daripada tempat tinggi ke tempat rendah kan? Tak juga tempat sama je tempatnya. Tapi maksudnya daripada apa? Daripada kemuliaan kepada kerendahan. Daripada hang duduk tempat tinggi kepada hang jatuh di tempat rendah. Nah, daripada sama hang dimuliakan kepada hang dihinakan. Itu pun maksud jatuh juga. Itu kata ulama mufassirin ni, kata tempat yang mulia tak usah difikirkan terletak di langit. Orang yang tempat di datar pun boleh jatuh tergelincir disebabkan Salih Muhammad jatuh dia. Ataupun daripada pangkat yang tinggi kemudian turun pada pangkat rendah pun dia kata dijatuhkan juga. Jadi Salih Muhammad, sejak iblis ni rasa dia sombong dan mulia, maka jatuhlah martabat dia. Salih Muhammad. Jadi tidak lagi dia berhak untuk duduk di tempat yang tinggi itu. Salih Muhammad. Jadi orang yang mula merasa sombong, mulalah dia jatuh. Salih Muhammad. Jadi Allah sebut, Allah berfirman kepada iblis dengan perintah kauniyah, takdir, fahbit minha, turunlah kamu daripada syurga itu, yakni dikarenakan kedurkaan kamu terhadap perintah Allah dan keluar dia daripada ketaatan kepada Allah. Jadi tak patut bagimu untuk menyombongkan diri dalam syurga. Duduk dalam syurga, dia dapat segala kenikmatan, sombong pula dalam tu. Orang yang duduk dalam kenikmatan patut sombong lagi tak? Kita ni Allah bagi nikmat ni. Siapa bagi nikmat kita? Allah bagi nikmat. Patut tak sombong dengan nikmat tu? Patut. Mana patut? Kita yang duduk ada kat kita tu bukan kita punya pun. Bukan kita pinjam, yang Allah bagi pinjam, siapa Allah boleh tarik balik. Allahumma salli alaihi wasallam. Mari saya pergi penjara. Mari saya masuk penjara. Ada program Salih Muhammad dengan banduan Salih Muhammad. Semua tu macam-macam tu, pangkat tinggi pun ada. Yang orang besar-besar pun ada. Orang besar, orang kecil. Kan? Bukan badan besar, orang pangkat besar. Kan? Macam-macam kes lah kan. Lepas tu saya penjara di Pulau Pinang ni tahun 1840 apa 18. Tahun 18 dulu zaman British. Dan masih menggunakan penjara tu. Masih. Saya keluar tu, saya Muhammad penjara tu. Dia tu Blok Harapan. Saya kata, oh, teringin nak tengok. Blok siapa? Dia Harapan. Dia ada blok Damai, blok Harapan, ada blok Reman. Lepas tu saya kata, boleh tak saya nak pergi tengok penjara yang lama tu, yang tahun 18 Han tu kan. Tahun 18 tu saya Muhammad tahun 1800 something tu kan. Maksudnya dah berapa ratus tahun tu. Kita boleh tak kita tengok? Dia bawa masuk tengok. Ya Allah, saya Muhammad, penjara yang moden ni kira okey juga lah. Penjara dulu dia memang, saya Muhammad, dia punya pintu dia kayu tebal ni pintu dia, lubang dalam besar ni. Dia punya ventilation tu duduk tu satu je lubang ni, ventilation dia. Atas tu ada ruang angin sikit, atas tu ruang angin sikit tu kan. Batu sekeliling, tak ada lampu, tak ada kipas, lampu cahaya pada luar sikit masuk dalam tu. Kita masuk tanpa tutup pintu tu pun rasa macam kecil ni besar ni. Separuh badan ni. Saya kata berapa orang duduk ni? 4 orang. Tidak mana tidak. Melentang 4 orang. 4 orang. Kadang-kadang lebih sikit duduk. Oh ya Allah, mana masuk tu orang lepas tak lepas.
Dah gelap, kita rasa macam lagi gelap, kita rasa macam lagi stres lah. Soalan bagus. Tanda guna. Mereka bagi satu bekas macam timbal tu. Lepas tu dia ada penutup dia yang benda tu, dia lubang tengah tu kecil. Nak kencing, nak berak, ujung. Kawan-kawan tengok. Share. Dalam tu ada 2 atau ada 3 ataupun 4. 3 ke, depa tu 4 orang, depa kongsi lah seorang. Lepas tu buang sekali je. Buang sekali ni sekali buang ada time dia buang. Kita berapa lama depa duduk dalam sel ni, berapa lama tempoh dia. Berapa lama. Sehari-hari dalam 21 jam, 22 jam. So 2 jam je dia akan keluar kalau banyak masuk. Jadi semua Muhammad. La haula wala quwwata illa billah, tak boleh. Sebab kenikmatan yang dicabut. Kadang-kadang kesilapan yang dibuat, dan penjara-penjara tu masih digunakan. Cuma yang masih guna tu pintu yang tebal tu, pintu kayu tu dia bertukar, dia bubuh yang jaring besi tu. So adalah pengudaraan sikit, nampaklah kat luar sikit. Kalau pakai pintu yang lama tu, masih ada lagi yang pada atas tu pintu lama. Kita pakai ada ni, yang ni tak pakai. Tengok kita pun tak sanggup tengok. Mayang tu bolehlah mayang. Memang saya duk pesan aku tu ni mayang macam tinggal. Mayang tu depa ada surau, depa rotate ni depa duk buat je sembahyang Jumaat kat surau. Okeylah, alhamdulillah. Yang sembahyang Jumaat depa buat kat sembahyang Jumaat depa berganti bergilat. Okeylah, alhamdulillah ada program-program agama ni kita tekankan untuk sembahyang, tekankan untuk niatlah tasbih, biji tasbih tergantung tu. Okeylah. Mudah-mudahan ada perubahan kan. Tapi itulah saya Muhammad. Bayangkan orang ni bukan duduk kat dunia. Kita duduk dunia pun kata masa luas. Yang ni duduk dalam syurga. Duduk dalam syurga. Segala kenikmatan syurga tu dia ada, dia dapat. Tapi tiba-tiba dia sombong. Dalam syurga dia boleh sombong lagi. Kita ni jangan sombong dengan nikmat Allah bagi kita. Saya pesan yang tu je. Jangan sombong dengan nikmat yang Allah bagi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi nikmat ni semua Allah pinjam. Dia syukur atas nikmat, nama dia syukur. Lain syakartum, syukur. Allah kata siapa syukur, Allah tambah. La azidannakum, Allah tambah. Lagi kita dapat nikmat, syukurlah walau sekecil-kecil syukur. Syukur ni macam mana? Puji Allah, sebut alhamdulillah. Yang keduanya, kita buat taat dengan nikmat kita dapat. Buat taat. Jangan duduk buat maksiat pula. Sallallahu Muhammad. Kemudian lawan kepada syukur namanya kufur. Lawan kepada syukur nama dia kufur. Kalau kita syukur, Allah tambah. Dapat satu, Allah bagi jadi 2. Penambahan pada nikmat ni bukan maksud benda yang sama kita dapat. Oh, ada kereta sebiji contoh, alhamdulillah, syukurnya. Esok jadi 2 biji tak ke? Tapi dengan kesyukuran itu, Allah tambahkan itu dengan maksud berbagai nikmat lain kita akan dapat. Boleh jadi sehat, satu nikmat. Boleh jadi tenang, satu nikmat yang lain. Boleh jadi Sayyidina Muhammad anak yang baik, boleh jadi apa macam-macam Allah bagi kat kita ni Sayyidina Muhammad. Yang Allah buat mai disebabkan kita syukur atas nikmat satu yang kita syukuri. Tapi kalau kita kufur, Allah janji apa? Inna azabi la syadid. Sungguhnya azab sangat pedih. Jadi kalau kita kufur, Allah janji nak bagi azab. Kufur ni macam mana? Nombor satu, dia tak syukur dengan nikmat. Dia tak syukur. Pasal apa banyak ni, awak banyak ni, patutnya banyak lagi, patutnya betul-betul ni, tak syukur. Nombor 2, Sallallahu Muhammad, dia Allah cabut nikmat. Allah cabut nikmat tu. Allah bagi, Allah tarik balik. Layaklah tarik balik pasal Allah yang bagi. Bukan kita punya pun nikmat tu. Allah bagi pinjam saya. Guna elok. Tapi dia tak syukur, dia kufur, dia buat benda tak betul, maka Allah tarik balik nikmat tu.
Syarat berkekalan nikmat ialah taat. Syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Nah, antara benda yang disebut sebagai kufur dalam berlaku dalam nikmat ini ialah kita salah guna. Kita salah guna. Salah guna tu salah satu dia macam mana? Sombonglah. Bila kita dapat nikmat, Allah tak bagi kita sombong. Sombong ini pakaian Allah. Allah sebut dalam hadis. Kesombongan ini ialah selendang Allah. Itu hak Allah. Hamba dia tak boleh guna, tak boleh pakai. Maka bila dia guna sallallahu alaihi Muhammad, namanya tu, maka dia disebut sebagai orang yang maksiat. Benda yang Allah tak bagi dia buat, itu orang maksiat. Maka akhirnya dia sallallahu alaihi Muhammad, dia melakukan kesombongan, maka Allah berhak untuk cabut balik. Maka hati-hatilah sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Tidaklah patut bagi kamu sallallahu alaihi Muhammad menyombongkan diri kamu dalam syurgaku. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahawa dhamir pada fahbit minha sallallahu alaihi Muhammad kembali pada syurga, dan mungkin juga kembali kepada kedudukan yang ditempati oleh iblis pada kerajaan langit. Tak patut. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kembali kepada apa? Kembali kepada syurga. Maksudnya turunlah. Turun daripada apa? Turun daripada syurga. Turun daripada apa? Turun daripada kedudukan yang dia duduk waktu dia duduk kat langit dulu ni. Maksudnya apa? Daripada pengurus turun jadi pegawai. Turunlah tu. Dia bukan maksud turun pada stage, turun pada level, bukan turun daripada tempat tinggi pada tempat rendah, tapi turun pada kedudukan dia, pada level dia. Itu Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fakhruj innaka minas saghirin. Ini lagi satu tengok bahasa Allah lagu mana. Maka keluarlah, fakhruj. Kharaja, keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Fakhruj, keluar. Sungguhnya innaka minas saghirin. Sungguhnya kamu ni termasuk orang-orang yang kecil. Tengok Sayyidina Muhammad. Lawan kepada kecil ni apa? Besar. Dia berasa apa waktu dia kata aku tak mau sujud pada Adam? Dia kata apa? Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Dia kata khalaqtani min nar. Aku ni dijadikan daripada api. Khalaqtahu min tin. Dia tu dijadi pada tanah. Maksud dia berasa diri dia besar. Orang sombong ni Allah kata sallallahu Muhammad, mafhum mukhalafah daripada perkataan Allah sallallahu minas saghirin yang kecil ni, maksudnya perlakuan iblis yang nama dia sombong itu menunjukkan bahawa dia berasa diri dia besar. Sama orang sombong semua begitu. Orang sombong ni dia akan rasa diri dia besar. Besar dalam semua keadaan. Boleh jadi dia sombong tu atas harta dia, maka dia berasa besar diri dengan harta dia. Boleh jadi dia sombong tu sallallahu Muhammad dengan kejadian dia, dengan tubuhnya, maka dia berasa besar diri dengan kecantikan tubuh dia. Hebat. Besar. Sebab kalau lawan kepada besar ni saghir, kecil. Kabir lawannya saghir. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah kata pada iblis sallallahu alaihi wasallam, innaka minas saghirin. Sungguh kamu ni sallallahu alaihi Muhammad termasuk dalam kelompok orang-orang yang kecil. Orang kecil. Sallallahu Muhammad. Jadi subhanallah, Allah sallallahu Muhammad. Jadi maksud dia apa? Hina dan rendah. Kamu ni termasuk dalam kelompok orang yang hina, kelompok orang yang rendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada harga. Hamba Allah yang sejati ialah yang merasa kecil dirinya di hadapan Allah, taat akan perintahnya,
Itulah orang-orang yang besar dan tinggi. Namun bila dia merasa besar, lalu menyombongkan dirinya, maka turunlah dia jadi orang yang kecil dan orang yang hina. Dan tak patut lagi orang yang kecil dan hina ini duduk di tempat yang mulia. Itulah yang berlaku dekat iblis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan dan pemberian yang tidak sesuai dengan harapan membuat iblis laknatullah menyedari dan meminta masa tangguh hingga ke hari kiamat. Bila dia rasa lagu tu, dia bincang lagi dengan Allah. Dia bincang lagi Salih Muhammad. Tahu dia minta apa? Dia minta tangguh dia tu sampai hari tertentu, hari Yaumu Yab'athun, pada hari Salih Muhammad kebangkitan nanti. Salih Muhammad dia minta lagi, minta tangguh lagi. Allah kata tak apa. Allah kata apa? Sesungguhnya engkau termasuk daripada golongan orang yang diberi tangguh. Salih Muhammad. Allah kabulkan permintaan iblis. Jadi subhanallah, permintaan supaya Salih alaihi Muhammad dia diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan Adam, dengan segala keturunan anak Adam. Sejak daripada itu dia disuruh keluar Salih Muhammad, dan sampai pada hari kebangkitan nanti barulah dia akan berhadapan dengan segala tindakan yang Allah nak bagi dekat dia, dan permohonan dia dikabulkan oleh Allah. Ingat satu je tuan-tuan, iblis dia bukan boleh pegang tangan kita pergi buat maksiat. Iblis bukan boleh tarik kita ni untuk pergi buat maksiat tu, buat apa benda. Iblis bukan boleh pergi gerak tak mulut kita tu untuk cakap benda-benda tak baik. Iblis boleh bisik je. Dia boleh buat apa? Dia bisik je. Tapi bisik iblis ni, Salih alaihi Muhammad, ramai orang kalah. Apa kalah dengan bisik je? Tu maksud iman kita ni teruk je. Dia bukan boleh buat apa. Dan matlamat satu je, kalau aku kena masuk neraka, aku nak heret semua hangpa masuk neraka. Tu yang matlamat dia. Salih alaihi Muhammad. Dia akan buat macam-macam jalan dan apa saja cara supaya semua orang akan masuk neraka sama dengan dia. Lepas tu bila nanti dia masuk neraka, dia berujah pula depan Allah. Apa dia kata ke Allah? Dia kata, Salih Muhammad, bila kata ni iblis punya pasal lah, iblis yang ajak kami. Dia kata, siapa suruh hang ikut kami? Itu je dia kata. Siapa suruh hang ikut? Sebab kita akan, Salih alaihi Muhammad, dibalas dengan apa yang kita buat. Kita buat. Dia kata, dialah ajak saya. Memang kerja dia ajak ya. Memang tu dah kerja dia. Yang hampir ikut dia pasal apa? Allah bagi kat kita iman, Allah bagi kat kita akal, boleh timbang, boleh fikir. Salih Muhammad, tu yang ikut dia pasal apa? Faham tak? Jadi apa saja tu, waktu ada seorang dia pergi jumpa dengan seorang syekh, dia geram sangat, dia kata, "Wahai syekh, saya tak boleh tengok orang yang duduk dalam Salih alaihi Muhammad minum arak dekat dalam disko tu, dalam tempat maksiat. Ini nak buat konsert pula ni dekat negara kita ni lah. Orang tengah duduk perang kat sana tu. Kalau dah buat konsert pula dah, aduh, susah hati sungguh kita ni. Tak patut merasakan. Tak patut. Di Jordan, community Salih alaihi Muhammad, community Kristian di Jordan menangguhkan perayaan terkait Christmas pasal nak Salih Muhammad bersolidariti dengan orang-orang Palestin. Kita kat sini orang Islam, Salih alaihi Muhammad, payah cakap lebih-lebih kan? Tapi lagu tu Salih Muhammad kita rasa macam tak patut sangat pun, tak payahlah, tangguhlah Ustaz, tak boleh pasal kita dah susun program lama dah. Allahumma salli ala Muhammad. Semalam saya duk baca tentang isu boykot, berujah kadang-kadang sampai bersungguh-sungguh. Salli ala Muhammad, tak tahulah saya nak kata lagu mana. Orang yang boykot
dia merasakan Sayyid Muhammad satu tanggungjawab dia perkongsian rasa dengan saudara se-Islam dia dekat Palestin. Tu je. Saya tak gamak makan Ustaz. Pasal apa? Pasal tu kawan-kawan kita sana Islam kena bunuh. Saya tak gamak. Kemudian Sayyid Muhammad, semalam saya tengok ada video seorang ustaz tu kata apa? Yang tu boykot fast food ni saja pasal apa? Pasal apa tak boykot? Pasal apa tak tekan CEO, COO tu untuk letak jawatan? Itu perniagaan dia, nak suruh dia letak jawatan. Pasal apa? Dia meniaga. Dia tak akan letak jawatan punya, melainkan kita lantik dia jadi CEO. Tu lain cerita. Dia tak akan letak jawatan, tu meniaga dia. Tapi subhanallah Syed, cuba nak cerita. Dia kata yang besar-besar ni pasal apa? Ni media yang apa-apa ni pasal apa tak boykot? Boykot. Saya yakin kalau semua orang tahu apa benda yang patut diboykot, semua orang pun akan boykot yang tu. Cuma yang nampak terang dia yang tu, dia nampak yang tu, maka dia boykot yang tu lah. Benda yang tak berapa nampak dia tak boykot sangat sebab dia tak berapa nampak. Tapi kalau dia nampak, insya-Allah dia boykot. Dia lah. Faham maksud dia? Cakap ni berlapik-berlapik kat ni. Jadi macam tu lah Syed Muhammad. Sebab sensitivity dia berasa. Ada orang dia tak berasa. Ikut dia. Saya tak mau ikut Ustaz, saya nak makan. Ikut hang. Ikut hang dia. Ini rasa. Tak boleh nak salahkan orang yang boikot pasal dia rasa. Tak boleh nak salahkan orang yang tak mau boikot pasal dia tak ada rasa. Tak apa, silakan. Itu hak masing-masing. Syed Muhammad. Nabi sampai berujar, bertahan, tak payahlah. Lah ni saya sebab saudara Islam kita duk hantar. Jadi subhanallah nak buat konsert pula. Saya rasa bukan waktu yang sesuai lah untuk buat konsert ni. Tangguhlah dulu. Bagilah reda dulu. Dah lebih 10,000 dah orang dibunuh. Dah lebih 10,000. Ramai kan 10,000. Saya Muhammad. Ramai 10,000 ni ramai. Rumah-rumah hancur, hospital dibom, sekolah-sekolah hancur. Baru ni salah seorang daripada Sayyid Muhammad yang berkenaan buat pengumuman sekolah untuk sesi pengambilan tahun depan. Darjah 1 tak ada kelas pasal semua yang berdaftar yang nak masuk tak ada lah, mati lah. Kita rasa apa? Takkan tak rasa apa? Takkan duk sibuk lagi lah. Aku nak makan, tak nak makan, aku sekarang nak makan. Yusuf Qaradawi kata apa? Kalau kita boleh dapat satu benda daripada musuh yang kita boleh guna balik untuk serang musuh, guna. Contoh macam satu media sosial nama tu kan. Yang tu dia perbuat. Kata saya guna lah yang tu. Tapi apa kata kalau kita guna dia dengan kita kempen, kita tunjuk kejahatan kawan tu tunjuk apa, akhirnya Sayyid Muhammad akan merosakkan dia balik. Gunalah. Macam dia pergi perang, tiba-tiba Sayyid Muhammad kena apa ni, serang musuh tu tiba-tiba dah terbunuh semua sebagainya, tiba-tiba ada senjata dia. Lepas tu kita kata apa? Ini senjata dia apa? Takkan kita nak guna pun. Ambil lah senjata dia tu, serang balik itu. Macam itulah keadaannya Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah kena bijak jugalah. Dan subhanallah Muhammad kadang-kadang kita geram tapi bom tu lah bagi depa selamat semua ni. Orang tu pergi jumpa dekat guru dia, kata gitu, Syekh saya geram sangat Syekh. Apa kata kalau saya pergi cuma ambil ni, saya pergi bom kat itu bagi semua depa. Syekh kata apa? Kalau depa mati semua, depa pergi mana? Depa tengah minum arak yang tengah apa? Depa sudah pasti depa pergi neraka. Kan? Orang Islam pergi mana? Pergi neraka. Siapa yang nak umat Islam semua pergi neraka? Iblis. Maka kamu sama lah dengan Iblis. Kamu buat kerja dia. Betul juga lah. Situ. Itulah matlamat dia. Matlamat dia ialah untuk semua kita ni masuk neraka. Jadi kalau kita buat satu benda yang kalau kita tahu, kalau aku buat benda ni ending aku neraka, maka tahu itulah yang diusahakan oleh Iblis dan syaitan. Maka stop, jangan buat. Tu aja. Nak buat satu benda, kalau aku mati ni macam mana? Mati mesti masuk neraka. Oh ni kerja Iblis ni. Okey, stop dah.
buat tukar medalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah mengkabulkan permintaan iblis. Di dalamnya terdapat hikmah, keinginan dan kehendak Allah yang tidak dapat ditentang dan dicegah, dan tidak ada akibat bagi hukumnya, dan dia maha cepat perhitungannya. Kita pula kata apa? Allah ni tak erti ke? Pasal apa yang pergi makbul pula doa kawan tu? Kan tak payah makbul, kan terus boleh tahu bawa keluar ke dia ke apa semua. Takkan Allah jadikan dia tiba-tiba pasal apa tak buat dia, bagi dia jadi seorang yang taat, akhirnya dia bersujud dan tak ada berlaku semua kisah-kisah lagu ni. Salih Alaihi Muhammad. Kan? Pasti di sana ada hikmah. Ada keinginan dan kehendak Allah yang kita tak boleh nak curi, tak boleh nak persoal, yang kita tak boleh nak tentang. Adalah apa yang Allah nak buat. Antara yang Allah nak buat ialah ujian kan kita. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak tengok siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Kalau tak ada ujian, macam nak tengok mai dekat nak masuk, nak pi tingkatan 1 Salih Somad, pelajar-pelajar nak habis dah sekolah rendah, nak masuk nak pi sekolah menengah pula, ada ujian dia. Kalau zaman saya dulu ada UPSR lah ni, dapat ke? Habis tak ada kan? Lah ni ada apa? Tak langsung dah. Mesti ada ujian dia. Oh, nak tengok layak ke tak layak. Salih Muhammad, kalau layak, nanti kalau layak pun nak pergi kelas berapa sekejap lagi. Sekolah ni akan tengok apa sebagainya. Nak masuk pergi universiti pun, dia ada Salih Muhammad, ada SPM. Dia nak tengok pula pencapaian dia dekat mana, layak dekat mana. Kalau tak ada ujian, macam mana nak tengok? Maka macam itulah Allah nak tengok kita ni. Walaupun Allah tahu semua, tapi dia akan jadi dalil dan bukti pada kita nanti apa yang kita buat waktu kita hidup kat dunia. Maka itulah perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Perbincangan kita akan datang, kita akan masuk ayat 16 hingga 17. Qala fa bima aghwaytani salli ala sayyidina Muhammad laq'udannahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka daripada jalan engkau yang lurus. Tu tengok dia dah buat pengakuan dah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak atas perhatian semua. Terima kasih banyak-banyak sahabat yang mengikuti secara langsung di Facebook dan di TikTok. Saya cuma hari ini dah boleh live dah balik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas sokongan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan terima kasih juga yang berkongsikan live ni seluas-luasnya. InsyaAllah saya doakan supaya Allah memberikan kepada kita segala kebaikan dan kesejahteraan, insyaAllah. Esok kita akan kuliah seperti biasa. Saya ada live di TV Al-Hijrah. Saya akan buat online saja. Esok kita akan baca kitab Bahrul Mazi, Salih Alaihi Muhammad, dan kitab adab. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.